Hello, salam sejahtera. Assalamualaikum, bersama saya Faiz Noor daripada Double Event Management DAM TV. So, hari ini saya akan lakukan perkongsian kepada aspiring models ataupun model-model di Malaysia yang ingin melibatkan diri dalam bidang modeling di Malaysia. Saya akan kongsikan kepada anda semua beberapa tips yang perlu anda ketahui sebelum pergi open casting ataupun sebelum pergi GoSis dalam bidang modeling. Nantikan perkongsian daripada saya selepas ini. Okey, sebelum saya kongsikan tips apa yang perlu anda tahu sebelum pergi casting ataupun sebelum pergi GoSis untuk dapatkan job modeling, saya ingin kongsikan apa yang perlu anda tahu di antara freelance model ataupun model yang attached dengan mana-mana agencies. Okey, so di Malaysia kebanyakan models gemar untuk menjadi freelance model daripada attach dengan mana-mana agencies sebab industri kita is very small. So, diorang gemar untuk menjadi freelance model daripada terikat dengan mana-mana agencies. Tetapi sebagai freelance model, anda perlu bekerja lebih daripada models yang memang ada attach dengan mana-mana agencies. Sebab model yang attach dengan mana-mana agencies, selalunya agensi tersebut yang akan approach, yang buat networking untuk dapatkan job sebagai model tersebut. Dan selalunya agensi tersebut memang dah ada connections, memang dah ada rangkaian mengenali ramai peluang-peluang jobs di luar sana, sama ada dari segi commercial, dari segi runway, memang dah ada connections, dan selalunya agents di luar sana memang akan direct dengan agencies. Tetapi bagi freelance model, anda perlu bekerja lebih keras daripada mereka yang attach dengan mana-mana agencies. Freelance model, anda kena explore anda punya peluang pekerjaan sendiri. Anda kena rajin mencari peluang-peluang pekerjaan, rajin pergi casting, rajin pergi GoSis, untuk rajin hantar com card, rajin hantar video card kepada semua mana-mana talent agencies untuk dipanggil sesi castings. So, bagi freelance model di Malaysia, sometimes diorang memang ada attach dengan agencies di luar negara seperti di Singapura, di Manila, di Hong Kong, di Thailand atau Indonesia. So, sebab apa? Sebab mereka perlukan agensi-agensi di luar negara untuk mencari peluang-peluang pekerjaan, peluang job modeling di luar negara. Tetapi untuk attach dengan mana-mana agensi di luar negara, anda perlulah mempunyai portfolio yang bagus, a strong portfolio, dan rajin untuk menghantar portfolio anda ke agensi-agensi di luar negara. Dan bagi mereka yang memang attach dengan talent agency di Malaysia, usually talent agencies ni yang akan buat dealing dengan mana-mana agensi di luar negara. So, lebih secure, lebih selamat, dan diorang tahu because itu adalah pekerjaan mereka dan itu adalah bidang mereka ceburi selama bertahun-tahun, so they have more experience, so they know how to do the dealings supaya tidak ditipu, supaya tak kena scam and so on. Okay, so anda fikirkan, jika ingin menjadi seorang model di Malaysia, adakah anda ingin menjadi model freelance yang perlu bekerja keras daripada mereka yang memang attach dengan mana-mana agencies? Dan dekat Malaysia ni ada beberapa agencies yang sangat strong, yang ada beberapa agensi yang popular, yang trusted, so anda boleh research untuk mencari agensi-agensi tersebut. Okey, so tadi saya dah ceritakan sedikit secara ringkas sahaja apakah perbezaan antara freelance model dan juga model yang memang terikat dengan mana-mana agensi di Malaysia. So, sekarang saya akan kongsikan beberapa tips yang perlu anda tahu, apakah yang perlu anda lakukan sebelum pergi open casting, sebelum pergi GoSis dalam mana-mana job untuk modeling. Okey? So, mari kita saksikan apakah info yang perlu anda ketahui. So, yang pertama sekali, anda perlu tahu apakah perbezaan antara open call casting dengan online submission. Okay? So, untuk open call casting ada juga kita namakan sebagai GoSis, iaitu kita pergi sendiri ke mana-mana agencies untuk menghadiri uji bakat secara face to face. Okay, kebanyakan agensi ataupun talent agency, diorang memang
sediakan masa-masa tertentu untuk diorang open kepada mana-mana aspiring model untuk datang dan walk in untuk sebagai model. Dan ada juga mana-mana sedengan agensi yang sediakan online submission, which is you kena submit you all punya Comcard sendiri, ataupun kalau dia panggil contoh video, so you kena submit contoh video sendiri secara online submissions. Okay, so sebelum anda pergi mana-mana open casting ataupun open casting, so apa yang perlu anda lakukan ialah kena buat research terlebih dahulu. Open casting itu untuk apa? Yang pertama sekali, adakah open casting itu untuk anda attach di bawah agensi tersebut, ataupun adakah casting tersebut adalah untuk jobs, untuk runway jobs, untuk commercial jobs, atau untuk print ads for example. Kena tahu apakah tujuan anda pergi kepada casting tersebut. Itu yang pertama sekali. Okay? Dan yang kedua sekali, anda kena faham kebanyakan agencies ni diorang memang cut and dry, diorang akan very honest. Maksudnya ialah kalau dirasa anda tidak sesuai dengan job tersebut, atau anda tidak sesuai dengan agensi tersebut, diorang akan cakap terus terang dan terus cakap anda tidak sesuai ataupun anda tidak layak. Macam itu sahaja. It's very simple. Diorang tak ada nak cakap berlapik-lapik, tak ada cakap apa-apa. So diorang memang cut and dry. Kalau okey diorang terima, tak okey terus bye-bye, macam tu. So sebenarnya dalam bidang modeling ni agak harsh, so anda kena very strong inner, very strong mind. Okay, physical dan mental kena sangat strong, sebab anda akan berjumpa dengan begitu banyak rejections, okay? Sekecil-kecil rejection sehingga sebesar-besar rejection. So sebenarnya semua rejection ini mematangkan anda, okay, supaya anda lebih belajar, perlu perbaiki diri dari side mana yang perlu anda perbaiki. So ingat, sebelum pergi casting, sebelum pergi open casting, lakukan research terlebih dahulu tentang agensi tersebut, ataupun lakukan research tentang job yang ingin anda pergi casting. Ketahui dengan lebih mendalam, barulah anda tahu apa yang perlu anda sediakan sebelum pergi casting. Okay, so untuk mereka yang berada di bawah agensi, kebanyakan agensi tersebut yang akan hantar submission, sama ada secara online submission ataupun agensi tersebut yang akan beritahu kepada anda bahawa okay, ada satu casting, so you kena pergi casting di tempat sekian-sekian, tarikh sekian-sekian, job ni adalah sebegini. Anda perlu pakai begini. Okay, agensi tersebut yang telah brief kepada anda. So anda tak perlu buat apa kerja pun. Anda cuma tunggu arahan daripada pihak agensi. Tetapi jika anda freelance model, berbeza. Okay, freelance model anda kena lakukan semua kerja itu sendiri. Okay, anda kena cari job itu sendiri. Mungkin cari job di Facebook group, cari job secara online, okay, ataupun dapat berita daripada kawan-kawan. Ada job nak cari model sebegini, model sebegini. So anda perlu sediakan prepare all the Comcards, all the video cards kalaupun perlu. Dan anda kena buat research sendiri untuk tahu dengan lebih lanjut tentang job tersebut. So itulah tips yang pertama. Anda kena tahu beza antara open casting dan juga online submission. Okay, open casting anda pergi casting secara face to face, dan online submission anda perlu submit secara online anda punya Comcard ataupun anda punya video card kalau diperlukan. Okay, dan sekali lagi saya ulangkan, kalau anda freelance model, anda kena lakukan kerja-kerja ini sendiri, lakukan research sendiri, dapatkan maklumat sendiri. Tapi kalau anda attach dengan mana-mana agensi tersebut yang akan lakukan semua kerja ini untuk anda, yang akan cari job untuk anda, you just prepare yourself untuk pergi casting sahaja. Itu adalah tips yang pertama, iaitu open casting versus online submission. Seterusnya, yang kedua, info yang kedua yang perlu anda ketahui. Okey, info kedua yang perlu anda ketahui, tips yang kedua yang perlu anda ketahui yang sangat penting, iaitu dari segi appearance. Okey, appearance. So selalunya kalau anda pergi open casting ataupun pergi go-sees ke mana-mana agencies, okey, perkara pertama yang perlu anda pastikan ialah dari segi appearance, dari segi make-up, dari segi hairdo, dari segi baju. Okey, kebiasaannya untuk pergi casting kita akan pakai tops yang berwarna putih, yang very fit tops berwarna putih, dan juga pakai jeans yang high waist. Okey, jeans yang high waist untuk tunjukkan anda punya figure dengan jelas kepada pihak agensi. Okey, perkara ini perlu anda kena tahu bahawa tops warna putih ataupun jeans berwarna gelap, dark jeans ataupun dark blue jeans itu adalah appearance yang biasanya dipakai oleh model untuk pergi
casting. Okey, dan dari segi hairdo pula, kebiasaan ni kita akan buat sama ada anda buat ponytail, okey, buat ponytail ataupun buat bun. Okey, buat bun di belakang, small bun. Okey, tujuannya untuk apa? Untuk tunjukkan kepada agensi wajah anda yang sebenar, features muka anda yang sebenar. Tunjukkan kepada mereka, this is my face structures. So jangan lepaskan rambut, tutup anda punya sebahagian muka macam tu. Tunjukkan muka anda yang sebenar sebab agensi sedang lihat. Dan jikalau bila anda pergi casting dan agensi tersebut yang minta anda untuk lepaskan rambut, so you just follow the instructions. Okay, maybe diorang ada certain kriteria, certain jobs yang diorang perlukan untuk anda lepaskan rambut macam tu. So pastikan appearance memang head to toe memang sangat impressive. Okay, sangat memberi impak bila anda walk in saja, masuk step in sahaja ke agensi tersebut untuk casting, diorang nak tengok, oh this is model, this is the model yang I nak cari macam tu. So you kena betul-betul ready dengan semua macam tu. Okay, so tips yang kedua tadi adalah dari segi appearance, iaitu dari segi rambut, hairdo, you kena buat ponytail atau you buat bun dan pakai white tops. Okay, t-shirt warna putih yang ketat, tight untuk tunjukkan punya body figures, dan juga jeans, high waist jeans. Okay, tapi jeans mesti berwarna gelap, serta tidak lupa heels. Kena sediakan heels yang sesuai untuk pergi casting. Itu adalah perkara yang kedua. Seterusnya, perkara yang ketiga, dari segi makeup pula macam mana? Okay, dari segi makeup, so penting untuk anda pastikan bila pergi casting, bila pergi open casting, makeup kena minimal, makeup kena less makeup. Okay, kalau boleh just pakai lip gloss, kemudian make sure jangan terlalu makeup yang sangat tebal, makeup yang very light sahaja. Okay, jangan pakai bulu mata, whatever, everything semua yang overdo. Jangan pakai lipstick yang merah-merah, yang very terang macam tu. Okay, just pastikan anda memakai makeup yang sangat-sangat minimal untuk menunjukkan anda punya natural beauty, wajah asli anda yang sebenar. Itu sangat penting bila pergi casting. Itu perkara yang ketiga dari segi makeup. Okay, kemudian dari segi keempat, perkara penting keempat iaitu kena be professionals. Sangat-sangat penting. Okay, bila be professionals iaitu bila anda pergi sebarang gosis ataupun sebarang casting, time kena jaga. Kena make sure datang tepat pada masanya. Sangat-sangat penting. Okay, jangan lambat. Kalau lambat, bye-bye. Anggap je anda tak dapat job tersebut. Okay, kemudian bila pergi casting, kalau anda di bawah berumur 18 tahun, okay, masih lagi di bawah tanggungan keluarga, di bawah jagaan parents, so anda boleh bawa parents sebagai peneman. Tetapi parents kalau boleh jangan masuk di tempat audition tersebut. Okay, dan jangan bawa boyfriend ke, bawa kawan-kawan ke untuk sama-sama sekali pergi memeriahkan tempat casting. Pergi sendiri. Pergi sendiri. Yang kedua seterusnya, kemudian jangan sibuk bermain handphone. Bila anda pergi casting, sibuk bermain handphone, sibuk tangkap gambar, sibuk post di social media macam tu. Okay, pastikan handphone berada dalam silent mode. Sangat penting supaya tidak mengganggu sesi auditions. Okay, silent mode, simpan handphone macam tu. Jangan sibuk main handphone. Okay, be friendly dengan semua staff, dengan judges, dengan orang yang menilai anda, dengan fotografer. Be friendly, kemudian tunjukkan personality anda yang sebenar. Okay, itu adalah tips yang keempat. Kemudian tips yang seterusnya, okay, bagi aspiring models, model-model yang baru nak mencuburi bidang modeling di Malaysia, perkara kelima yang perlu anda ketahui ialah kita namakan sebagai trade for print, iaitu bekerjasama dengan mana-mana fotografer di luar sana, mungkin dari segi wing to wing collaborations untuk buat photoshoot yang pertama sekali bagi memahirkan diri anda di depan kamera, ataupun yang kedua adalah untuk sebagai anda punya portfolio yang terkini. Okay, so anda boleh bekerjasama dengan mana-mana fotografer untuk
lakukan sesi fotografi dari masa ke semasa sebab anda perlukan gambar yang terkini dalam anda punya Comcard. Okay, gambar yang terkini, the latest pictures of you di anda punya Comcard, bukannya Comcard yang 2 tahun lepas, setahun lepas ke macam tu. Kena sentiasa renew new Comcard supaya apa yang anda tampilkan pada diri anda sewaktu pergi casting sama dengan apa yang ada pada Comcard tersebut. Okay, itu adalah tips yang kelima. So kena sentiasa kalau boleh bekerjasama dengan mana-mana fotografer untuk praktis tangkap gambar supaya memahirkan diri anda di depan kamera. So bila pergi casting tak ada rasa macam kekok sangat di depan kamera, tak tahu nak buat apa di depan kamera macam tu. Gambar pula gambar 2 tahun lepas, bukan gambar yang terkini contohnya. Okay, so pastikan perkara tersebut. So tips yang ke-6 iaitu know your job. Okay, anda tahu anda adalah sebagai seorang model. So sebagai seorang model anda kena tahu apakah job anda. Okay, apakah casting tersebut bertujuan untuk apa? Adakah untuk runway? Okay, adakah untuk printed ads? Ataupun adakah untuk commercials? So anda kena tahu jobs apa yang anda hendak apply sebab anda nak pergi macam job interview. So bila anda pergi job interview, kena tahu spesifikasi job yang anda hendak pergi tersebut, apa yang dia perlukan. So kena buat research tentang job tersebut. Jangan terus pergi redah sahaja, akhirnya anda tak tahu nanti dekat sana apa sebenarnya job yang anda nak cari untuk runway. This is a runway jobs ataupun commercial jobs ataupun untuk printer ads jobs, mana satu yang anda nak apply sebenarnya. So kena tahu, dan kalau anda tahu pula, contohnya kalau runway jobs itu untuk certain campaign, so buat research tentang campaign tersebut. Kalau untuk printer ads bagi certain company, so kena buat research tentang previous iklan daripada company tersebut. So anda akan tahu sedikit sebanyak dapat idea apa yang diperlukan oleh company tersebut untuk hire anda sebagai models. Okey, itu adalah tips yang ke-6. Dan tips yang ke-7. Okay, tips yang ke-7, kena pastikan bila anda pergi casting dalam keadaan yang proper, dalam keadaan yang tersusun dari segi, contoh dari segi anda punya Comcard, saiz Comcard yang seperti mana yang diperlukan oleh agensi tersebut. Okey, saiz Comcard yang macam mana yang diorang perlukan. Kemudian gambar mesti gambar yang terkini. Okey, jangan gambar-gambar yang lama. So kemudian pastikan anda memberi 100% during casting. Okey, 100% during casting. So tips yang ke-7 ini sangat penting supaya anda berasa selesa di tempat casting dan anda tidak rasa macam oh ada barang yang tertinggal, oh ada barang yang terkicir. Mesti berada dalam keadaan yang bersedia. Okay, ada setengah mungkin akan bawa extra heels sebagai contohnya, sebab mungkin heels yang dia pakai tu tiba-tiba terputus ke contohnya kan, ataupun tumit dia patah ke tiba-tiba, manalah nak tahu kan. So ada yang bawa extra heels sebagai plan B kalau anything happens to that heels, so dia ada bawa backup heels dia. Perkara macam tu penting. Okay, kita kena sentiasa bersedia atas segala kemungkinan yang akan berlaku. Walaupun kita tidak pasti benda itu berlaku ke tidak, just be prepared mentally and physically, dan juga barang-barang yang perlu dibawa. Okay, so itu adalah tips yang terakhir daripada saya. So saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua aspiring models di luar sana yang ingin mencuburi bidang modeling di Malaysia. Cuma kena sentiasa ingat, this is not an easy job. Okay, kena sentiasa bekerja keras dan kena sentiasa explore peluang-peluang baru di luar sana, sama ada di dalam Malaysia ataupun di luar Malaysia. Sebab kita tahu bahawa model ini tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan. Okay, setiap hari, setiap bulan ada sahaja muka-muka baru yang tumbuh di pasaran. Okay, akan ada sahaja wajah-wajah baru yang akan muncul. Jadi kalau kita tak sentiasa rebrand diri kita untuk sentiasa menjadi current, okay, wajah yang current dalam industri, so kita akan ketinggalan di belakang. So kena ingat, kena faham selalu bahawa sebagai model anda kena sentiasa berubah. Jangan jadi typical models, kena be different, kena be unique.
daripada orang lain di luar sana, kerana dekat luar sana ada banyak model dan industri modeling di Malaysia sangat-sangat kecil. So kena explore lebih banyak peluang-peluang di luar Malaysia. So itu adalah tips daripada saya, tips untuk anda sebagai seorang model, aspiring model. So jumpa lagi untuk tips yang seterusnya daripada saya. So jumpa di lain masa. Bye bye. Salam sejahtera.